warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita daripada bab haid, iaitu pada perkataan musannif al-istihadatu hadathun da'im. Daripada perkataan al-istihadatu hadathun da'im, bermula istihadah adalah merupakan hadas yang berterusan. Kita jumpa dah. Jadi wal istihadatu hadathun da'im kasalis. Dalam perbahasan darah yang keluar daripada perempuan, kita ulangi, ada darah yang dipanggil haid, ada darah yang dipanggil nifas, dan ada darah yang dipanggil istihadah. Perempuan apabila dia berada dalam darah haid, maka dia dikira tidak suci. Bila dia berada dalam keadaan darah nifas, maka dia dikira tidak suci. Tetapi apabila dia berada dalam keadaan darah istihadah, maka dia dikira suci. So maksudnya bila dia dikira suci, dia masih kena semayang, dia masih kena puasa dan boleh berjima dengan suaminya. Maksudnya apa sahaja larangan yang dilarang daripadanya orang haid, orang nifas, tidak dilarang daripada wanita-wanita istihadah. Dan apa beza istihadah dengan haid dan nifas? Istihadah adalah suatu keadaan, iaitu darah itu keluar dan dikira sebagai penyakit. Kalau definisi darah haid, darah itu keluar min aqsa rahimil mar'ah, dia keluar daripada pangkal rahim wanita. Adapun istihadah, darah itu keluar namun yakhruju min 'irqi, pada urat. Famhu adna rahim, dia daripada urat, dan tempat keluar dia adalah kawasan rahim yang paling dekat. Dia rahim ni dia ada yang paling dekat dengan lubang keluar, ada yang paling pangkal. Jadi kalau daripada pangkal, maka darah itu dipanggil darah haid. Dan kalau keluar daripada urat, maknanya dia ada masalah pendarahan lah kalau dalam istilah sekarang, maka itu adalah darah istihadah. Ada riwayat yang menyebut istihadah ini adalah rabdah minasyaitan. Dia adalah merupakan tendangan daripada syaitan. Di situ ada dibawa oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, iaitu dia adalah penyakit, dan kadang-kadang dia ada unsur perbuatan jin dan seumpamanya. Maka apabila darah istihadah ini, orang ini kita panggil apa? Kita panggil orang yang pada dirinya ada hadas yang berterusan. Dia panggil apa? Hadas yang berterusan, ataupun dipanggil hadathun da'im. Hadathun da'im. Dan orang yang hadas yang berterusan ni, dia bukan hanya boleh berlaku kepada istihadah sahaja. Orang yang hadas berterusan, dia boleh berlaku salis. Salis ni maksudnya kencing yang tidak putus-putus, kencing tidak lawas. Tapi kencing tidak lawas, terjemahan yang tidak tepat juga untuk salis, kerana kencing tak lawas ni kadang dimaknakan dengan lambat lawas. Tetapi salis ini, dia kencing itu bila-bila masa pun ada je kencing. Itu barulah orang ini boleh dipanggil orang yang hadas berterusan. Contoh yang lain bagi orang yang hadas berterusan selain daripada istihadah adalah salis al-mani, keluar mani berterusan, keluar mazi berterusan, keluar air mazi berterusan. Dan dia juga ada yang dipanggil salis ar-rih. Salis ar-rih iaitu keluar kentut berterusan. Jadi orang ini, kalau kita hukum wuduk dia sentiasa batal sampai kesudah dia tak boleh sembahyang, maka atas dasar darurat, maka dia dibenarkan juga solat walaupun darah duk keluar daripada kemaluan dia.
walaupun kentut keluar daripada kemaluan dia, tetap dia boleh solat, tetapi dia perlu melakukan sesuatu. Dia perlu melakukan sesuatu untuk takhfif, untuk meringankan, untuk menyedikitkan keadaan hadas itu yang kita akan terangkan ataupun pengarang akan terangkan sebentar nanti. Dan istihadah ni dia ada 5 keadaan. Yang pertama, darah yang keluar sebelum daripada seorang perempuan itu berumur 9 tahun. Yang kedua, darah yang keluar selepas umur 9 tahun, tetapi dia keluar sebelum sempurnanya sekurang-kurang suci. Yang ketiga, darah yang keluar daripada perempuan selepas umur 9 tahun dan dia keluar kurang daripada 24 jam. Yang keempat, darah yang keluar daripada seorang perempuan selepas dia berumur 9 tahun dan dia keluar lebih daripada 15 hari. Dan yang kelima, darah yang keluar daripada seorang perempuan dan dia keluar semasa perempuan itu talq, sakit beranak. Dia keluar pada ketika dia sakit beranak, dan sebelum sakit beranak itu dia tidak ada keluar darah yang boleh melayakkan darah itu dihukum sebagai haid. Maka 5 keadaan ini adalah perempuan ini dipanggil darah istihadah. Dan ada nama lain yang kita boleh namakan, iaitu dam fasad ataupun darah rosak. Maka kata pengarang, istihadah adalah hadatul naim kasalis. Dia adalah hadas yang berterusan kasalas. Sebut ada salas, salas al-baul. Kemudian fala tamna'u shauma was shalah. Jadi istihadah tidak melarang daripada apa? Fala tamna'u shaum, maksudnya fala tamna'u wujubas shaum, fala tamna'u wujubas shalah. Maka kewujudan istihadah pada seorang perempuan tidak menghalang daripada dia wajib puasa dan dia wajib sembahyang. Dia wajib puasa dan dia wajib sembahyang. Kita pernah sebut sebelum ini tentang perkara ini. Jadi oleh kerana dia wajib sembahyang, macam mana dia nak buat? Darah duduk keluar, solat tak boleh ada darah. Maka ini telah diajar sendiri oleh Nabi SAW. Maka orang istihadah ini dia perlu buat apa? Fataghsilul mustahadatu farjaha wa ta'sibuhu. Dan orang istihadah bila masuk waktu, pertama dia kena membasuh kemaluan dia. Bila masuk waktu syarat dia kena basuh kemaluan dia. Fataghsilu al-mustahadatu farjaha, dia kena basuh kemaluan dia. Yang kedua, wa ta'sibuhu, dan dia kena ikat. Dia kena ikat. Dan untuk ikat kemaluan ni, tujuan dia adalah seperti yang disebut tadi, untuk mengurangkan darah. Kalau dia biar tak ada ikat apa, tak ada sumbat apa, dia akan melimpah kena kiri kanan paha dan seumpamanya. Tujuan daripada yang dipanggil ikat itu adalah untuk mengurangkan. Dan dalam ikat ini dia ada 2 perkara. Pertama syaddun. Pertama hashwun. Hashwun ni maksudnya sumbat. Yang kedua syaddun ni maksudnya ikat. Jadi dia kena masukkan apa-apa, kapas ke apa ke dalam kemaluan dia. Yang kedua, kalaulah dia masukkan kapas tapi nanti takut keluar pula, maka dia kena ikat pula. Mudahnya kata pakai seluar dalam lah. Kalau kitab dulu dia kata pakai macam lampin tu, maknanya masukkan kain kemudian ikat macam lampin yang kita faham. Tetapi sekarang ini mungkin lebih mudah dengan menggunakan yang disebut sebagai seluar dalam. Yang pertama apa? Yang pertama hashun. Hashun ni terjemahnya sumbat. Yang kedua adalah syaddun. Syaddun ni maksudnya ikat. Tetapi kalaulah dengan dia sumbat dapat jaga tak terkeluar, maka tidak disyaratkan sebab darah istihadah tak banyak sangat. Jadi kalau sumbat pun dah boleh tahan, maka tak perlulah dia untuk ikat ataupun memakai yang disebut sebagai lampin. Cuma ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan tidak disyaratkan untuk menyumbat. Yang pertama, apabila kalau dia sumbat ke dalam kemaluannya, dia akan jadi sakit sebab darah tu banyak. Kita sumbat daripada luar, dia dalam nak keluar, so dia jadi sakit, maka tidak disyaratkan untuk sumbat. Yang kedua, apabila ketika berpuasa. Apabila kita ketika berpuasa tidak boleh sumbat untuk menjaga maslahat puasa. Kerana kalau dia sumbat, dia akan masukkan sesuatu dalam kemaluan dia. Memasukkan sesuatu dalam kemaluan boleh
membatalkan wudu, maka pada ketika itu diraikan maslahat berpuasa berbanding diraikan maslahat solat. Maka kedua keadaan dia tidak perlu sumbat. Saya sebut sekali lagi, yang pertama apabila dia jadi sakit, yang kedua apabila dia berpuasa. Kemudian wa tatawadda waqta salat, dan orang yang istihadah dia kena ambil wudu bila waktu masuk. Dia kias dengan tayamum. Kerana apa? Tayamum ini adalah taharah darurah. Maka orang istihadah taharah dia pun darurah. Jadi sebab itu dia akan ambil wudu syarat tunggu waktu masuk. Sama ada sembahyang itu fardu ataupun sembahyang itu sunat, tetap syarat dia nak ambil wudu orang istihadah kena tunggu waktu masuk. Kena tunggu waktu masuk. Contohnya dia nak sembahyang duha. Dia ambil wudu sebelum terbit matahari. Dia sembahyang duha, waktu duha masuk lepas terbit matahari. Adakah boleh wudu itu digunakan untuk salat duha? Tak boleh. Dia kena tunggu waktu duha masuk, maka barulah dia boleh ambil wudu. Sama ada itu ibadah fardu ataupun sunat ataupun dipanggil nawafil al-muaqqatah yang ada waktu, kena tunggu waktu masuk. Dan cara wudu orang istihadah, niat dia sama macam niat orang yang tayamum, iaitu dia tidak boleh niat sahaja aku mengangkat hadas, tak boleh. Tetapi dia kena niat nawaitu istibahah salat, sahaja aku membolehkan itu niat dia. Sahaja aku membolehkan tawaf, kalau dia nak tawaf, tidak boleh berniat dengan lafaz dalam hati nawaitu rafa'al hadas, kerana orang yang istihadah hadasnya tidak pernah terangkat. Wa tatawadda waqta salati wa tubadiru biha, dan dia kena segerakan salat. Kena segerakan salat. Maknanya dia kena segerakan wudu, lepas wudu dia kena segerakan salat. Dia kena segerakan salat. Kalau dia ambil wudu kemudian dia lepak-lepak, makan-makan, sembang-sembang, baru sambung solat, dia kena ulang balik masuk, dia kena ulang balik wudu dia. Maka kata pengarang, falau akharat lima salahatis salati kasatrin wa intizari jama'ah. Tapi kalau dia lewatkan solat kerana sesuatu yang ada kaitan dengan maslahat semayang. Contoh, tutup aurat, lepas ambil wudu kena pakai baju dulu, kena pakai telekung dulu, maka itu dikira maslahat solat. Dan dia pula semayang berjemaah dekat masjid ataupun kat rumah, kena tunggu pula Pak Imam, kena tunggu orang lain habis semayang sunat, barulah iqamat dilakukan. Maka itu pun dipanggil tunggu kerana masalah solat. Tak apa, walaupun lama, tapi syaratnya dia lewatkan solat itu kerana isu-isu, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah solat. Fala yadur, kata pengarang, lam yadurra, maka tidak ada masalah. Wa illa, tetapi kalau dia tangguhkan bukan kerana masalah solat, wa illa wa in akharat la li maslahatis salati fayadurru ala sahih, maka memudarakan. Memudarakan maksudnya apa? Maksudnya dia kena ulang dari awal balik, kena basuh balik, kena ikat balik, kena sumbat balik, kena ambil wudu balik. Tetapi pendapat mukabil, pendapat sebaliknya mengatakan keadaan ini sama macam tayamum. Orang tayamum, lepas dia tayamum, dia tak terus wajib solat, dia solat lambat pun tak apa. Maka kias juga dengan orang istihadah. Kalau lepas dia ambil wudu, kalau dia tangguhkan, tidak ada masalah. Ini pendapat yang dhaif dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Wa yajibul wudu li kulli fardin, dan wajib wudu bagi setiap fardu. Kena tambah kait kat situ, wa yajibul wudu li kulli fardin 'ainiyin. Wa yajibul wudu li kulli fardin 'ainiyin, dan wajib wudu setiap kali sembahyang fardu. Setiap kali sembahyang fardu. Akan sembahyang fardu ain, maksudnya satu wudu istihadah hanya boleh buat satu fardu, tak boleh buat dua fardu. Dia tak boleh buat contohnya sembahyang jamak. Jadi orang yang kena istihadah, kalau dia nak sembahyang jamak, dia sembahyang zuhur, kemudian lepas sembahyang zuhur kena ambil wudu sekali lagi untuk sembahyang asar pula. Dia tak boleh guna wudu yang sama untuk sembahyang asar. Orang dia pergi Mekah, dia sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur dia berniat untuk tawaf umrah yang belum selesai. Adakah dia boleh guna wudu yang dia ambil wudu untuk sembahyang zuhur dan tawaf? Tak boleh.
Lepas mayang dia kena ambil wudu lagi sekali untuk tawaf. Sebab tawaf adalah fardu. Fardu ni bukan semayang je. Fardu ni adalah fardu. Sama ada fardu itu solat, sama ada fardu itu tawaf, sama ada fardu itu mungkin khutbah. Maka satu fardu, satu solat. Tapi fardu ain. Kenapa kita sebut fardu ain? Dia boleh menggunakan wudu istihadah untuk beberapa pun fardu kifayah, iaitu sembahyang mayat. Jadi kalau contohnya berlaku sembahyang mayat 5 kali, dia guna wudu yang sama, tak ada masalah. Dia untuk menggunakan wudu yang sama untuk beberapa pun daripada fardu kifayah. Masalah ini sama macam orang tayamum. Orang tayamum hanya boleh guna satu tayamum, satu fardu ain, dan menurut pendapat yang mu'tamad, dia boleh guna beberapa pun daripada sembahyang jenazah. Okey. Kemudian wa kadza tajdidul isabati fil asah. Bila setiap kali dia nak sembahyang fardu, bukan sahaja dia kena ulang wudu, dia kena ulang balik proses sumbat dan ikat. Ada khilaf. Dia kena ulang balik proses sumbat dan ikat. Maknanya bila masuk sembahyang asar, dia kena masuk tandas, dia kena bertukar, dan dia kena buatlah seperti yang disebutkan tadi. Ini menurut pendapat yang asah, kias dengan wudu. Seperti mana wudu kena ulang, maka yang proses tadi pun kena ulang. Tetapi biasa ditanya oleh perempuan istihadah, dia akan jadi perempuan istihadah ni tak boleh sembahyang jamak takdim. Sebab apa? Syarat jamak takdim ni perlu mualat. Sembahyang pertama ke kedua dia tak boleh jarak lama. Kalau nak pergi masuk tanda, nak cuci, nak balut, nak ambil wudu, sudah tentu akan mengambil masa yang lama. Maka dia membawa natijah, perempuan istihadah ni memang dia tidak berpeluang untuk melakukan sembahyang jamak takdim, kecuali kalaulah dia bertaklid dengan pendapat muqabil asah. Muqabil asah ya, bukan muqabil sahih, iaitu dia tak perlu tukar. Dia just lepas habis sembahyang zuhur, dia ambil wudu sahaja. Dia tak perlu nak salin dia punya isabah tadi. Jadi ini juga boleh diamalkan oleh mereka yang kena salisil baul, iaitu lepas saja dia sembahyang zuhur jamak takdim, dia kena ambil wudu dulu. Dia ambil wudu, ini berdasarkan pendapat muqabil, dan dia tak perlu mengulang semula ataupun mentajdidkan, memperbaharui yang disebut sebagai apa tadi? Sumbatan dan juga ikatan. Wa kadza tajdidul isabati fil asahi. Kemudian walau qata adamuha. Dan kalau darah perempuan ni dia dah ambil wudu, dia dah ikat, dah balut ambil wudu, sebelum lagi dia sembahyang darah berhenti. Jadi dia nak buat macam mana? Kalau ikut darah berhenti, maknanya dia dah sihat. Bila dia dah sihat, dia tak boleh dah nak pakai balutan tadi. Jadi kita tengok dulu, darah itu berhenti berapa lama. Walau inqata'a damuha walam ta'tat inqita'ahu wa 'audah. Kalau darah dia terputus lepas dia dah ambil wudu dan dia belum ada pengalaman sebelum ni. Walam ta'tat maksudnya dia belum ada adat sebelum ni. Ini kali pertama lepas dia ambil wudu darah berhenti. Jadi dia tak pernah ada pengalaman berhenti sebelum ini kemudian datang balik ke, tak ada. Ini soal yang pertama. Kalaulah darah terputus dan dia belum ada pengalaman sebelum ini, darah itu putus dan datang semula, ataupun dia awi'tadat dan dia ada pengalaman. Dia ada pengalaman sebelum ini pun pernah berlaku macam ni, dan tempoh putus sebelum ini yang pengalaman dia, wa wasi'a zamanul inqita'i al-wudu'an was-salata. Pengalaman dia sebelum ni, kalau darah putus, dia akan stay, maksudnya dia akan berada tak keluar darah itu dalam tempoh yang kalau nak wudu dan solat sempat. Contohnya berapa minit? 15 minit. Pengalaman dia sebelum ni, kalau darah putus setengah jam berhenti. Maka wudu dia tadi tu batal. Wudu dia tadi batal, dia kena wudu seperti orang normal. Dia kena wudu seperti orang normal. Jadi sebab itu kita sebut perempuan yang istihadah ataupun lelaki yang salisil baul, bukan maknanya dia lambat lawas. Bukan. Kalau lambat lawas wajib tunggu. Dia kena tunggu sampai lawas. Yang ini dia penyakit itu keluar. Kadang berhenti, tapi berhenti sekejap
Yang ini sahaja boleh buat seperti ini. Dia solat dalam keadaan najis keluar. Adapun orang yang lambat lawas, maka dia tunggu. Kalau dia yakin, kalau dia tunggu setengah jam darah berhenti, dia kena tunggu setengah jam. Kalau dia yakin dia jam darah berhenti, dia kena tunggu 1 jam. Kecuali kalau dia tunggu waktu habis solat, dia tunggu untuk subuh, untuk maghrib, tunggu waktu habis, memang putus tapi lepas habis waktu. Pada ketika itu dia boleh buat macam yang disebutkan tadi. Dia balut, dia sumbat, dia ambil wudu dengan segera. Ini untuk perempuan yang istihadah. Kemudian kata pengarang, ra'at li sinnil haidhi aqallahu wa lam ya'fur aktsarahu fa kulluhu haidun. Seorang perempuan melihat darah li sinnil haid, iaitu pada umur haid. Maksudnya dia tengok darah lepas ketika umur 9 tahun dan ke atas, dan darah itu keluar tidak kurang daripada sekurang-kurang haid 24 jam, dan darah itu tidak melebihi 15 hari, maka semua itu haid. Ini senang. Maksudnya kalau satu orang tu darah dia keluar, darah itu lebih 24 jam dan tak lebih 15 hari, tak kisahlah darah tu rupa macam mana pun, itu semua haid. Tak kisahlah darah itu macam mana pun, maka semuanya itu fakulluhu haidun, maka semuanya itu dikira sebagai haid. Walaupun darah itu keluar warna koko, walaupun darah itu keluar warna kuning, selagi dia keluar dalam lingkungan 15 hari, itu semua haid. Hatta kalau darah dia baru keluar terus kuning, semua haid. Menurut pendapat yang mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad, kalau darah itu keluar dalam tempoh, dia keluar dalam tempoh haid, maka itu semua dikira haid. Kecuali macam ni, satu orang keluar darah 3 hari, kemudian dia suci, dia suci 12 hari, kemudian keluar darah balik. Ini kita dah sebut bulan lepas. Kalau sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau satu orang perempuan suci, kemudian sucinya belum cukup 15 hari, darah itu keluar, maka darah itu tidak boleh dihukum haid. Darah itu adalah istihadah. Kerana kita mesti bagi cukup juga 15 hari. Jadi contohnya, sekali lagi, darah keluar 3 hari, kemudian suci 12 hari, kemudian keluar lagi darah 6 hari. 3, 12, 6. 12 tak keluar, 6 keluar. Maka 3 yang pertama haid, 12 yang kedua adalah suci, 6. Daripada 6 itu kita ambil bilangan yang melengkapkan 15. Jadi 12 berapa lagi tak cukup untuk melengkapkan 15? 3. So kita ambil 6 tolak 3, ambil, kita hukum dia sebagai suci, dan baki lagi 3 kita hukum sebagai haid. Maka dia akan jadi 3 haid, 12 suci, 3 lagi itu pun suci, dan 3 selepas itu adalah dikira sebagai haid. Kaedah, kena faham kaedah tu. Contoh ini fleksibel. Kita ulang lagi, kaedah tu kena faham. Kalau suatu orang perempuan itu dia suci makna darah tak keluar, sekurang-kurang suci mesti 15 hari. Belum cukup 15 hari darah datang balik, maka yakinlah bahawa itu bukan haid, itu mesti suci. Kerana kita mesti dapatkan nombor 15 untuk cukupkan sekurang-kurang suci. Maka contoh yang diberikan, satu orang perempuan keluar darah 3 hari, kemudian darah berhenti selama 12 hari, sebelum 15 hari lah, dan lepas 12 hari darah keluar balik selama 6 hari. Maka macam mana ni dia nak buat? Ni darah keluar tak cukup 15 hari, maka kita ambil daripada darah yang keluar itu nombor yang melengkapkan 15 daripada 12. Berapa daripada 6 nak lengkapkan 15? Maka 12 tak cukup 3 untuk jadikan dia 15 hari. Maka ambil 3 daripada 6, jadikan 15 hari. 3 yang baki kita hukum sebagai haid. Dan satu peringatan tentang
kiraan haid ini yang selalu diingatkan oleh Kiai Osman, iaitu selalu perempuan salah dia kira haid itu dipakai tarikh kalender. Dia kira 1 hari bulan adalah hari pertama, 15 hari bulan adalah hari ke-15. So bila 16 hari bulan darah keluar lagi, maka dia kata dia istihadah. Bukan macam tu. Dia kiraan dia adalah per waktu, per masa. Maksudnya kalau dia keluar darah 1 hari bulan pada jam 12, maka maknanya 15 itu akan sempurna pada tarikh 16 pada jam 12. Sebab itu kalau nak kira haid, kena tulis jam dia, bukan tulis tarikh dia sahaja. Jam. Dan bila nak tanya ustaz, kena bagi tahu jam. Ustaz yang tanya pun kena tanya jam juga. Kalau kita bagi tahu tarikh saja, dia akan jadi salah. Dia akan jadi salah faham. Okey, fakullu haidun was-sufratu wal-qudratu haidun bil asal. Ini masalah khilaf dengan mazhab yang lain. Ada hadis yang menunjukkan bahawasanya kekuningan dan kekeruhan bukan haid, tetapi berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW, bahawasanya beliau kata, la ta'jalanna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Kamu jangan segera mandi, perempuan jangan segera mandi bila darah keluar tu tengok, ni coklat, ada coklat lagi, merah tak ada dah, hitam tak ada dah, tapi ada coklat, ada keruh-keruh lagi. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalna wahai kaum wanita, jangan kamu kokoh untuk mandi sehinggalah hatta tarainal qassatal bayda, jangan kokoh untuk mandi sehingga kamu nampak putih. Maksudnya apa? Maksudnya yang kita selalu bagi contoh, perempuan itu dikira suci apabila dimasukkan kapas dalam kemaluan dia, kapas itu putih dia masukkan dan keluar pun putih, barulah dia hukum diri dia putus darah. Kalau dia masukkan putih dan dia keluarkan coklat, dia masih haid. Kalau dia masukkan putih, dia keruh, dia masih haid. Kalau dia masukkan putih, keluar kuning, haid. Kalau merah, hitam, jelaslah itu warna darah. Jadi kenapa ada ulama kata bukan haid? Sebab warna dia bukan macam warna darah. Darah dia merah. Jadi macam mana pula ada kuning, macam mana pula ada coklat. Tetapi berdasar kepada pendapat yang muktamad yang saya sebutkan tadi. Dan yang dikatakan darah kuning dan darah keruh itu haid, walaupun dia keluar awal. Maksudnya hari pertama terus kuning, maka itu juga haid. Kalau darah kuning ni hujung-hujung, itu sebenarnya tak ada khilaf. Mula merah, hitam atau merah, hujung dah jadi kuning, keruh, yang tu tak ada khilaf, itu adalah haid. Tapi yang ada khilaf ini apabila dia keluar secara tunggal tanpa diiringi sebelum atau selepasnya, darah haid. Fa in abarahu, jadi kita dah. Jadi saya sebut sikit istihadah. Nak kena sebut, nak kena tulis juga. Istihadah. Jadi perempuan yang istihadah ni, dia ada 7 jenis. Ada 7 jenis. Okey? 7 jenis. 7 jenis kena belajar selama seminggu. Itu yang betul. Jadi sebab itu saya pun ada bawa contoh kitab, dan sebab guru saya Maulana Mansur di madrasah kita, dia tulis kitab haid. Kitab haid ni, ini kan, lihat. Ini Tuhfatul Aizah, dan Maulana Mansur dia banyak buat dakwah. Tapi nak belajar pakai YouTube pun tak ada juga. Jadi hari ni pun Maulana buat ada dakwah di mana saya tak ingat. Tapi dia sebab dia tulis, so nak tengok YouTube jadi kita pening kan. Tapi nak bagi tahunya pelajaran haid ni macam ni, kitab ni macam ni kan. Ini jilid pertama. Jilid pertama ni cerita haid saja, istihadah sikit. Dan kitab ini akan dikeluarkan sebanyak 5 jilid. Ni takkan boleh habis setengah jam pun. Kalau kita tahu je. Ni haid saja. Dan yang macam ni, ini baru jilid 1, dia akan dicetak 5 jilid. Dia sebenarnya sebelum ni dah dicetak tebal, jadi payah nak bawa. Jadi dicetak macam tu. So Tuhfatul Aizah fi Idhah Masail Nisa, jadi dikarang oleh tuan guru kita dan mudir madrasah kita, dan kat luar pun ada. Apa nak dapatkan dan nak belajar, ikutilah, tengok bila Maulana buat daurah,
kita ikuti dengan lebih panjang lagi sebab memang pembahasan dia sangat banyak, khususnya kalau perempuan tidak ada penyakit. Kalau dia tak ada penyakit, istihadah dia simple, haid ni pendek sikit lah. Tapi kalau dia ada istihadah, dia ada 7. Jadi perempuan yang istihadah ni dia ada 7. Kata pengarang baina adarahu, jadi dia ada 7. Yang pertama, fa in kanat mubtada'ah mumayyizah. Jadi kita bagi macam ni. Perempuan yang istihadah ni yang tadi kita sebut ada 5 jenis kan. Salah satunya adalah apabila darah itu keluar lebih 15 hari. Okey? Darah itu keluar lebih 15 hari. Jadi perempuan yang keluar darah lebih 15 hari ni, dia ada 2 kemungkinan, 2 keadaan. Yang pertama, dia ini baru pertama kali keluar darah, mubtadah. Yang kedua, mu'tadah, sudah pernah keluar haid. Sudah pernah keluar haid. Dia ada 2, pecah 2. Pertama kali, first time. Dia first time keluar darah terus lebih. Zaman sekarang banyak makan fast food, jadi tak normal. Patutnya budak ni sihat lah. Keluar darah sepatutnya normal, dah banyak umur tu barulah jadi dah keluar puncak kacir kan. Tetapi baru pertama kali keluar dah jadi lebih daripada 15 hari. Dia panggil apa? Istilah dia mu'tada'ah. Yang kedua, mu'tadah. Mu'tadah ni maksudnya dia pernah keluar haid. Kemudian ulama bincangkan, pernah keluar haid itu untuk perempuan ini jadi mu'tadah. Berapa kali pengalaman keluar haid? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, sekali sudah dikira dia pernah keluar haid ataupun mu'tadah. Pendapat yang kedua, kita perlukan 2 kan. Pendapat yang mu'tamad, wa tasbutu bi marratin bil asah, dan untuk perempuan itu dikira telah beradat keluar haid 1 hari. Sekali sudah balik. Maksudnya bulan pertama dia dah keluar normal. Bulan kedua jadi kujang kacir. Maka perempuan ini kita panggil mu'tadah, dan kita akan hukum dia seperti perempuan mu'tadah. Jadi kalau perempuan itu mu'tadah, dia ada 2 pula. Mumayyizah, satu dia panggil ghairu mumayyizah. Maksudnya perempuan mu'tadah ada 2. Pertama mu'tadah mumayyizah, yang kedua mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi perempuan yang baru pertama keluar haid dia ada 2 jenis pula. Nanti kita tulis sikit rajah dia. Pertama, dia itu mumayyizah. Mumayyizah ni tarikh dia apa? Dalam kitab bagi bi antara qawiyan wa dha'ifan. Dia darah dia ni banyak warna. Mudah dia macam ni. Untuk perempuan yang mumayyizah ini, basic dia darah dia bukan keluar 1 warna. Keluar lebih daripada 1 warna. Itu basic lah. Sebenarnya dia ada 3 syarat ataupun dia ada 4 syarat. Syurutut tamyiz ada 3 ataupun 4. Jadi dia punya basic dia, darah dia bukan keluar 1 warna ataupun bukan keluar 1 sifat. Kadang-kadang 1 warna tapi sifat banyak pun jadi juga mumayyizah. Maknanya kalau perempuan itu dia pertama kali keluar haid, terus keluar haid lebih daripada 15 hari, dan darah dia keluar 1 warna sahaja, dia ini dipanggil mubtada'ah ghairu mumayyizah. Jadi kalau dia mubtada'ah ghairu mumayyizah, dia punya cara nak hukum dia haid itu senang je. Iaitu apa? Iaitu hari pertama adalah haid, baki semuanya adalah istihadah. Benda nak kena tulis, tapi begitulah masa tidak mengizinkan, tapi nak kena tulis juga. Saya tulis je. Tulis tak dekat. Perempuan mubtada'ah. Jadi dia keluar darah, keseluruhan darah keluar 20 hari. Keluar 20 hari. Dan darah dia keluar semua warna sama, hitam. Darah dia macam ni. Jadi maksudnya darah kuat, hitam. Lepas 20 berhenti. Ini perempuan pertama kali keluar. Okey? Maka macam mana kita nak hukum darah dia? Oleh kerana darah dia 1 warna, dia adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kaedah dia senang, 1 hari haid bagi semua istihadah. So macam ni cara dia, tulis 1 kat sini, 19 di sini,
bawah kita tulis haid, yang ini kita tulis IST, istihadah. Macam 20 pecah 2, 1 19 istihadah. So, tapi budak perempuan ni bila darah dia keluar, dia tak solat lah. Dia tak solat, tiba lepas 15 hari darah keluar lagi. Dia nak kena buat apa? Masa hari ke-16 dia kena apa? Dia kena mandi. Dan dia kena solat. Dan bila keadaan itu berterusan dan kita dah hukum macam ni, maka di sini dia ada Q, S, Q, P. Saja nak buat pelik supaya nak bagi tahu benda ni susah. Kena tak cukup belajar kat sini. Dia buat kod. Dan memang kod dia macam ni pun. Maksudnya kita akan kira perempuan ni kena qada solat berapa hari. So, oleh kerana kita hukum dia haid 1 hari saja, dia telah tidak sembahyang 15 hari. 15 tolak 1, 14. So, 14 hari dia kena qada solat dia. 15 hari dia kena qada solat. Ini untuk bulan yang pertama. Kalau bulan yang kedua cerita lain. Dia bulan kedua berubah je 1 hari terus dia mandi untuk bulan yang kedua. Tapi bulan yang pertama dia kena begitulah. Begitulah nasibnya seorang perempuan yang istihadah. Dia kena qada solat dia untuk bulan yang pertama itu. Mubtadaah, ini baru satu. Mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah apa? Mubtadaah ghairu mumayyizah. Sebut satu lagi. Dia mubtadaah mumayyizah. Tulis rajab. So nanti bila ada kesempatan kita sambung. So perempuan yang haid ni, dia ada, perempuan istihadah ni dia ada 7 jenis. Dia ada 7 jenis. Mustahadah ni maksudnya perempuan istihadah. Dia pecah 2. Yang pertama mubtadaah. Yang kedua mumayyizah. Mubtadaah dan mubtadaah pecah 2. Mumayyizah. Ini bukan mumayyiz yang tu. Ini lain. Ghair mumayyizah. Kemudian perempuan yang mu'tadah. Yang dilarang sedikit. Mu'tadah ini dia ada zakirah lil'adah qadran wa waqtan. Dia ingat adat dia. Dia ada adat dan dia ingat pula adat dia. Kalau tak ingat jadi masalah tu. Kemudian perempuan mu'tadah zakirah lil'adah qadran la waqtan. Zakirah lil'adah waqtan la qadran. Yang ketiga, yang keempat, apa dia? Nasiyah. Lil'ad lahumah. Dulu lupa dia sebenarnya pecah ni. Perempuan mu'tadah dia ada ni. Satu, ghairu mumayyizah. Yang ni mumayyizah. Di situ. Jadi kat sini ada 5. Kat sini kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia ada 7 jenis perempuan dalam masalah istihadah. Yang kita dah baca baru 1. Yang kita dah baca baru 1.
Dan kalau perempuan yang mumayyizah ni, perempuan yang mumayyizah, dia punya syarat dia, basic dia, darah dia akan keluar lebih daripada sekali dan lebih daripada satu warna. Secara umum lah kaedah dia. Tapi dia ada syarat dia. Saya bagi ini contoh terakhir. Perempuan itu dia keluar darah banyak lah. Dia keluar darah banyak, 30 hari. Dan darah dia tu pecahan dia macam ni, 20 10 2 garis, 1 garis campur 2, 30. Maksudnya darah dia keluar lebih 15 hari. 20, 10 2 garis maksudnya darah kuat, 1 garis maksudnya darah lemah. Jadi syarat perempuan mumayyizah, darah lemah, darah keluar, darah kuat. Tapi tak cukup syarat. Dia kena terbalik 15 dan 15. Syarat dia nak guna tamyiz, darah kuat hendaklah keluar tidak kurang 24 jam dan tidak lebih 15 hari. Darah lemah hendaklah keluar tidak kurang daripada 15 hari. 3 syarat. Darah kuat tidak kurang 24 jam dan tidak lebih 15 hari. Darah lemah tidak kurang 15 hari. 3 syarat. Darah kuat tidak kurang 24 jam tak lebih 15 hari dan darah lemah tidak kurang daripada 15 hari. So kita tengok cukup tak syarat? Cukup. Darah kuat tidak kurang daripada 15 hari. Darah lemah tidak kurang daripada 15 hari. Darah kuat tidak kurang daripada 24 jam kan? Tidak lebih 15 hari. Ini maknanya perempuan ini cukup syarat tamyiz. Bila perempuan ini cukup syarat tamyiz, dia akan guna kaedah, formula dia simple. Darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. So haid, istihadah. Bila perempuan itu mumayyizah, formula dia darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Dan untuk istihadah, untuk apa tadi mumayyizah, dia perlu kepada syarat, 3 syarat yang telah disebutkan tadi. Kita ulang lagi sekali, hendaklah darah kuat tidak kurang 24 jam, darah kuat tidak lebih 15 hari dan darah lemah tidak kurang 15 hari. Kalau cukup, barulah kita guna kaedah yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Dan seperti kita sebut tadi, bicara ini panjang, kita perlukan daurah yang panjang. Boleh belajar dengan Syekh Maulana Mansur contohnya, dan ada lagi soalan yang mengajar. Wallahu a'lam.